Sistem Residen. Perjanjian Pangkor 1874 yang telah ditandatangani oleh Raja Muda Abdullah dan Sir Andrew Clark telah menyebabkan sistem ini mula dilaksanakan dan ianya telah dilaksanakan di Perak. Sistem residen ini kemudiannya diperluaskan kepada negeri-negeri selat lain iaitu Pahang, Sungai Ujong, Selangor dan Negeri Sembilan. Sistem pentadbiran negeri telah dicampur tangan oleh pihak British dan pentadbiran moden mula diperkenalkan. Sistem ini telah dilaksanakan pada tahun 1874 hingga 1895. Berbagai perubahan telah berlaku semasa pemerintahan British dan sistem ini berperanan untuk menasihati Sultan, menjaga keamanan serta memajukan ekonomi dalam negara. Namun begitu, sistem ini dilihat menemui jalan kegagalan kerana pihak British seringkali melampaui bidang tugasan mereka. Sistem pentadbiran. Pentadbiran dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu kampung, mukim, daerah dan negeri. Ketua kampung memainkan peranan dalam membantu pihak Inggeris menjalankan tugasan. Mukim pula merupakan gabungan beberapa kampung yang ditadbir oleh penghulu yang mempunyai kuasa kepada beberapa buah kampung. Peringkat daerah pula ditadbir oleh magistrat dan pemungut cukai atau pegawai daerah. Pentadbiran negeri merupakan pentadbiran tertinggi dan pemerintahan dijalankan oleh Sultan dengan nasihat residen. Penubuhan Durbar. Hidangan yang dikenali sebagai Durbar ini telah ditubuhkan oleh pihak British bagi mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku di tanah Melayu. Sidangan ini dilakukan sebagai aktiviti tahunan. Ia disertai oleh Sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu, ahli mesyuarat negeri, pembesar-pembesar Melayu bersekutu dan pegawai British. Durbar yang pertama pernah dilakukan di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1897. Perjumpaan Durbar ini dianggap satu kejayaan kerana berjaya mengumpulkan pemimpin-pemimpin tempatan di suatu tempat untuk membincangkan tentang masalah yang berlaku di negeri-negeri Melayu. Penghapusan sistem hamba abdi. Kesan positif yang dapat dilihat melalui pendudukan Inggeris di negeri-negeri Melayu bersekutu ini ialah dengan penghapusan sistem perhambaan. Hamba mempunyai peranan yang tidak besar dan antaranya ialah bekerja untuk majikan dan membantu mereka menambahkan kekayaan. Milikan hamba yang ramai dapat menunjukkan lambang kekuasaan dan kemegahan seseorang. W. Bush telah melakukan pelbagai perkara untuk melindungi hamba-hamba ini seperti menyembunyikan hamba tebusan yang melarikan diri. Seterusnya, kewujudan sistem telegraf. Pada tahun 1874 hingga 1910, Tanah Melayu ketika itu telah menerima kewujudan sistem telekomunikasi lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara membangun yang lain. Pembangunan rangkaian sistem telegraf di Perak dapat dibagikan kepada 2 peringkat, iaitu melibatkan tahun 1876 hingga 1887 dan 1888 hingga 1900. Dengan adanya pembinaan telegraf, British tidak perlu bergantung lagi kepada perkhidmatan mengutus surat atau rana untuk melakukan perhubungan melibatkan urusan pentadbiran. Pembangunan rangkaian telegraf pada peringkat kedua iaitu pada tahun 1888 telah membawa kepada pembangunan komunikasi yang lebih meluas di Perak. Seterusnya, perkembangan ekonomi. Pada tahun 1874 dan selepasnya, berbagai langkah telah diambil oleh pihak British bagi menggalakkan aktiviti perlombongan dan pertanian di negeri-negeri Melayu. Sumber utama pendapatan mereka ialah duti ekspor timah, duti import candu, duti import ke atas minuman keras dan hak eksekutif untuk kegunaan tempatan. Salah satu kelemahan pelaksanaan sistem residen dari tahun 1875 hingga 1890 ialah sistem ini memberi ruang kepada pemuda Eropah dan China melakukan pengeksploitasian terhadap ekonomi. British pada ketika itu telah melaksanakan ekonomi dengan mengadakan sebuah polisi di mana bahan-bahan mentah yang terdapat di kawasan jajahan boleh digunakan sepenuhnya. Buktinya, pada tahun 1890, seorang residen British di Selangor yang dikenali sebagai W. E. Maxwell telah memperkenalkan peraturan tanah baru yang perlu dipatuhi. Dengan adanya polisi ini, bahan-bahan mentah serta kawasan berpotensi seperti Lombong dapat dimajukan. Keadaan seperti ini juga menyebabkan pemuda Eropah serta orang Cina semakin tertarik dengan sumber bahan mentah yang dimiliki oleh negeri-negeri Melayu. Dan ini menyebabkan pada tahun 1882, syarikat-syarikat seperti Hong Kong dan Shanghai Tin telah memulakan perombakannya di Perak. Menjelang tahun 1890, pengeksploitasian pemuda British dan Cina semakin ketara apabila mereka berjaya menguasai sektor pelombongan dan hasil pengeluaran pelombongan juga meningkat kepada 15,000 tan. Di samping itu, kelemahan sistem ini juga amat ketara disebabkan pihak British mula mencampuri urusan adat Resam. Pada tahun 1888, pelantikan J.P. Rogers sebagai Presiden British di negeri Pahang telah melakukan perubahan secara besar-besaran terhadap pentadbiran dan beliau juga masuk campur dalam amalan
adat resam masyarakat Melayu Pahang. Residen-residen British juga telah melantik pegawai pemungut cukai untuk mengambil alih kuasa memungut cukai secara tradisinya telah dijalankan oleh pembesar Melayu. Bukan itu sahaja. Residen juga masuk campur dalam amalan tradisi masyarakat Melayu dengan menghapus amalan hamba abdi. Tindakan ini menyebabkan pembesar yang dikenali sebagai Datuk Maharajalela di Perak, Datuk Bahman di Pahang serta Datuk Kelana di Sungai Ujong bangkit menentangnya. Kemarahan golongan ini semakin memuncak apabila pihak British tidak memberi pampasan kepada tuan-tuan hamba selepas memerdekakan hamba mereka. Jelas bahawa ia merupakan kelemahan sistem ini. Ketidakseragaman pentadbiran. Pihak British telah menjalankan strategi untuk meluaskan pengaruhnya dalam melaksanakan dasar campur tangan dalam pentadbiran negeri dengan mengawal cara pentadbiran negeri di negeri-negeri selat bagi memastikan kepentingannya terjaga. Sistem residen dilaksanakan di negeri Perak melalui hasil menandatangani perjanjian pangkur. Sistem residen mempunyai kelemahan dari segi corak pentadbiran di setiap negeri kerana corak pentadbiran yang tidak seragam iaitu dari segi kehakiman, perundangan, perkhidmatan awam dan hal-hal yang berkaitan tanah dan lombong. Ketidakseragaman pentadbiran contohnya dapat dilihat dalam pentadbiran undang-undang tanah. Sebelum pentadbiran British adalah sistem tanah tradisi, iaitu di bawah sistem ini semua tanah adalah hak milik Sultan. Namun buat pertama kalinya setelah campur tangan British di daerah Krian Perak, sistem tanah tradisi telah berubah kepada dasar tanah Inggeris, di mana di Perak pada Januari 1885, suatu keundang-undang umum yang ditetapkan di bawah Peraturan Majlis Nombor 20 yang memperuntukkan tanah pertanian perlu dipajak selama 999 tahun dan disyaratkan orang yang menduduki tanah setelah perjanjian tarikh yang dinyatakan ini dianggap sebagai penyewa di tanah kerajaan. Ketidakseragaman pentadbiran juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlombongan yang diperkenalkan pada 1879 apabila Mesyuarat Negeri Perak meluluskan Undang-Undang Tanah. Hal ini demikian menyebabkan semua negeri mempunyai undang-undang yang tersendiri yang menyukarkan peluasan aktiviti perlombongan. Kuasa-kuasa pemerintah semakin berkurangan. Walaupun pihak British mempunyai kemajuan dan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam pentadbiran politik, ekonomi dan sosial yang membawa kepada kemajuan, namun ianya memberi kesan kepada kedudukan golongan pemerintah. Residen British sebelum ini hanya dilantik sebagai penasihat dan pembantu kepada Sultan dalam memastikan pentadbiran berjalan lancar. Pelantikan residen ini mengubah keseluruhan pentadbiran dan pemerintahan tradisi di negeri-negeri Melayu. Malah pihak residen British telah melakukan perubahan pentadbiran British tanpa berbincang dengan pemimpin tempatan. Hal ini dapat dilihat di Perak iaitu J.W.W. Bush, residen pertama yang melanggar peraturan pentadbiran di tanah Melayu dengan bertindak memusatkan kuasa pemerintahan di bawah naungannya. Bush juga telah memberi ugutan dan tekanan kepada pemerintah tempatan iaitu Sultan Abdullah bagi mempersetujui perjanjian dalam pelaksanaan peraturan-peraturan baru di Perak. Residen menguasai setiap negeri di tanah Melayu. Raja hanya berkuasa dalam agama dan adat-adat, namun tidak bagi perkara berkaitan keuangan dan belanjawan. Raja-raja perlu meminta dan mengikuti segala nasihat yang disampaikan oleh residen tersebut. Raja-raja dan pembesar mempunyai hak untuk memberi usul atau pendapat walau bagaimanapun. Jika ianya bertentangan dengan polisi pemerintahan Inggeris, maka usul itu akan ditolak. Hal ini menjelaskan bahawa Sultan kehilangan kuasa politik pemerintahan yang berubah kepada pemerintahan residen. Kesimpulannya, pelaksanaan sistem residen pada tahun 1875 hingga 1890 mendatangkan pelbagai kejayaan dan kelemahan. Kejayaan sistem residen membolehkan kuasa British ditempatkan di dalam pentadbiran negeri. Sistem residen dapat dilihat memberi kesan positif dan negatif kepada pemerintah tempatan dan penduduk tanah Melayu. Namun begitu, residen menganggap pelaksanaan sistem residen kurang berjaya kerana pihak British tidak mampu campur tangan sepenuhnya ke atas tanah Melayu. Malah, pihak British juga banyak melampaui batas bagi memusatkan kuasa pemerintahannya di bawah residen.